Assalamualaikum. So hari ni kita akan cakap sesuatu yang menarik iaitu mengenai career capital. Bila kita nak bekerja, kalau boleh kita nak pilih kerja yang padan dengan cara hidup kita. Sebagai contoh, katakanlah kita suka untuk ada flexibility dalam kerja kita. Kalau boleh kita nak ada masa kita nak kerja awal pagi ke, ataupun kita nak kerja lebih ke petang ke sebab pagi mungkin kita nak berlari, ataupun kita mahukan kerja yang di mana kita boleh bekerja di pejabat ataupun di luar pejabat ataupun di rumah. Kita nak ada flexibility dari segi, tak semestinya dari segi masa ataupun tempat. Mungkin kita nak ada daya fleksibel dari segi memilih projek yang kita nak buat. Kita kalau boleh kita nak kerja di tempat yang fokus pada bidang sekian-sekian, ada buat projek sekian-sekian, untuk kita pastikan kita boleh dapat apa yang kita nak, macam mana kita mahukan. Kita perlu ada kemampuan ataupun ada pengaruh untuk dapatkan benda tu, dan itu adalah career capital. Career capital ni ada dalam buku Cal Newport, iaitu So Good They Can't Ignore You. Apa nilai yang kita mampu berikan, apa nilai yang kita ada, kemahiran yang kita ada, dan kemahiran itu mestilah sesuatu yang sangat istimewa dan juga bernilai. Dan bila kita ada kemahiran tu, barulah kita boleh, orang panggil, kita boleh bargain, tawar-menawar. Okey, sebagai contoh, kita nak kerja yang fleksibel dari segi masa ataupun tempat. Tak banyak syarikat macam tu kan. Katakanlah di tempat kerja yang kita mungkin dah kerja sekarang, kalau kita cukup bagus, insya-Allah kita akan ada peluang yang lebih besar untuk kita mempengaruhi sesetengah keputusan. Sebagai contoh, mungkin kita boleh bincangkan supaya ada work from home ataupun remote work, mungkin sehari dua untuk hybrid, dengan syarat kita cukup bagus. Kalau kita tak cukup bagus di syarikat tu, prestasi kita tak bagus, apa yang akan berlaku adalah bos akan kata sama ada kau ikut apa yang kita orang buat ataupun kau keluar. Tapi kalau kita cukup bagus, insya-Allah mereka akan lebih terbuka untuk dengar, untuk bincang, sebab mereka nak kita kekal dalam syarikat tu. Kita kena ada kemampuan untuk mempengaruhi dan juga untuk memilih apa yang kita nak berdasarkan kehidupan kita. Kali ni Pak ada kongsikan satu kisah yang saya rasakan dia sangat berkait rapat dengan saya lah. Jadi saya ceritakan dulu kisah daripada Kali ni Pak. Dia ceritakan di mana ada seorang anak muda yang nak buat projek merentas Antartika, seingat saya. Dan benda tu nampak macam gempal lah, satu projek yang sangat menarik, satu projek yang nampak berani, tapi tak ada siapa sanggup biayai projek dia untuk pergi ke sana. Sama ada kalau dia cuba menjual ke, untuk sponsor pun tak dapat juga. Sebab apa? Sebab mereka tak nampak apa nilai yang mereka boleh dapat daripada projek dia, dan juga mereka tak nampak apa kemahiran dia dalam projek tersebut. Nampak tak? Satu projek mungkin nampak sangat menarik, ataupun satu benda yang kita nak buat tu mungkin nampak menarik, tapi melainkan kita ada sesuatu yang sangat bernilai, orang lain takkan suka-suka bagi apa yang kita perlukan untuk menjayakan projek. Jadi kita kena ada satu career capital yang cukup kuat untuk orang juga mampu bersama-sama, bina bersama-sama. Kalau dalam contoh projek tu, ianya adalah mungkin pengaruh di media sosial. Contohlah dia ada satu following yang sangat besar di media sosial. Jadi jenama-jenama lain akan lebih terbuka untuk sponsor dia pergi buat projek tu. Semakin besar pengaruh dia, semakin bermacam-macam projek yang dia mampu buat dalam hidup. Sebagai contoh, saya suka projek daripada Danny McCaskill, professional cyclist, dia naik basikal secara profesional. Selalu nampaklah dia ada projek-projek, dia pergi ke sana, pergi ke sini, dia berbasikal di tempat-tempat yang sangat menarik, dalam satu setting yang sangat menarik. Contoh ada satu dia macam di court tennis, kemudian dia ada sponsorship, berbagai jenis sponsorship. Jadi bila kita ada pengaruh yang besar, kita akan mampu kemukakan projek yang dekat dengan hati kita, dan juga jenama tu akan terbuka. Okey, tak apa, kita orang nak kau buat apa yang kau suka, kau buat, asalkan kau buat macam yang biasa kau buat lah, kira yang orang lain suka tengok. Kita orang just nak bersama-sama jayakan. Tapi kalau kita tak ada kemahiran ataupun pengaruh yang besar tu, career capital kita tak bagus, syarikat akan dia akan lebih macam suruh ikut cara dia berbanding kita bebas buat apa saja. Sebab apa yang kita buat, dia pun tak tahu kalau kita akan berjaya tak kalau kita buat cara kita. Jadi career capital tu dia berfungsi sebagai, kita boleh katakan, portfolio
kemahiran, resume, dia ada pelbagai bentuk lah. Tapi yang pasti ianya adalah satu nilai yang buat orang lain nampak dan sanggup untuk bayar. Ada satu lagi contoh artis tempatan iaitu Nasuha. Nasuha ni dia seorang, saya rasa dia illustrator. So dia ada buat mural, dia ada buat graphic design, graphic illustration, dan saya rasa dia sangat-sangat hebat. Saya kenal dia waktu dia masih buat lukisan di atas cawan, macam cawan kopi Starbucks punya yang tu. So dia lukis pada sana. Itu dia. Sorry kalau salah. Tapi rasa macam dia ada buat kak. Tapi kemudian saya ikut tengok-tengok, dan kemudian macam beberapa tahun lepas dia mula ada kolaborasi dengan telco, kolaborasi dengan bank, dengan jenama-jenama besar di mana mereka beri dia kebebasan untuk ketengahkan seni dia, daya kreatif dia, dan mereka sebagai sponsor lah, dan juga kira macam sponsor. Dan bagi saya itu sangat-sangatlah menarik. Itu adalah bukti di mana career capital akan membolehkan kita buat projek yang kita suka untuk kita pengaruhi macam mana rupa kerjaya kita. Dan kisah saya, tadi saya dah cakap yang saya rasa dia ada berkait dengan kisah saya dulu adalah bila saya drop out daripada A-levels. Waktu tu saya ada lah cita-cita nak buat syarikat yang buat video ni. Tapi apa kekurangan saya pada masa tu adalah saya tak ada career capital yang cukup kukuh untuk buktikan bahawa saya mampu hasilkan produk yang berkualiti, satu kandungan digital yang berkualiti. Jadi saya tak mampu nak yakinkan bukan saja pelabur, saya juga tak boleh yakinkan pelanggan, tak boleh juga yakinkan jenama lain untuk bekerjasama. Semua tu, itu adalah sebab kekurangan saya, itu career capital yang tak ada. Saya ada semangat. Semangat tu memang tak ada buat bincang, memang semangat betul lah. Kemudian saya ada juga macam visi, misi, cita-cita semua ada, memang nampak lah macam gempak semua tu. But disebabkan saya tak ada career capital, tak ada kemahiran, tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan tu, maka apa yang berlaku adalah susah nak kembang terlalu jauh. Jadi apa yang berubah adalah sekarang saya fokus untuk bina career capital saya dalam bidang programming. Jadi dalam program ini saya fokus untuk jadi lebih baik, untuk di setiap tempat kerja yang saya berada saya cuba untuk cari sesuatu untuk bina kemahiran saya dalam aspek-aspek tertentu. Kira setiap tempat kerja saya fokus pada satu benda, saya bina. Kemudian bila saya keluar daripada tempat kerja tu, saya cuba cari syarikat apa yang akan hargai apa yang saya ada ni, dan kemudian kita cuba tawar-menawar untuk dapatkan kenaikan, mungkin kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat kan. Kemudian pergi ke tempat kerja yang baru pula, ataupun dalam department yang sama, dalam fasa yang berbeza ke, kita cuba tawar-menawar. Aku dah ada kemahiran ni, aku ada pengalaman ni. What can you offer? What I can offer? Kita cuba sentiasa menjadi lebih baik, dan itu adalah career capital. Kita semua perlukan career capital dan kita perlu bina dia supaya, yang paling penting adalah supaya kita boleh bekerja ataupun kita ada kebebasan ataupun kita ada pilihan untuk pilih apa yang kita nak. Kita boleh pilih kerja mana yang kita rasa kita nak buat, dan kerja mana yang kita rasa macam this is not for me. Kita tak rasa terpaksa. Kita ada peluang untuk memilih. Itu adalah sangat bernilai lah. Kita ada pilihan, dan itu datang, itu kita akan ada peluang yang lebih besar untuk ada pilihan bila kita ada career capital yang kukuh. Jadi inilah buku yang saya akan cadangkan untuk korang baca sempena penghujung 1/3 tahun 2023 ni. Cuba baca, insyaAllah dia akan ubah cara kita fikir. Apakah kepentingan, pengalaman, kemahiran yang kita timba dalam satu fasa kehidupan kita. Alright. Terima kasih.